Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nur Syafiqah binti Aminuddin. Saya merupakan wakil bagi kumpulan yang ke-8. Hari ini saya sendiri akan membentangkan tajuk projek kami iaitu Internet of Things atau IoT dari segi penggunaan perawatan ataupun perubatan dan penjagaan kesihatan. Jadi ini merupakan member ataupun ahli kelab kumpulan 8 kami iaitu Hilal, Chang Jai, saya sendiri Nur Syafiqah, Josiana Jessie, Lim Chen Fang, Chan Yanshi dan Dinesh Kumar. Secara awal tentang Internet of Things IoT bermula pada tahun 1999. Kevin Ashton adalah orang yang mencipta idea untuk memperkenalkan istilah Internet of Things bertempat di Auto ID Center. IoT dapat ditafsirkan sebagai jalinan komunikasi di antara benda sekeliling melalui sebuah jaringan internet. Pada tahun 2000, bermulanya penggunaan IoT. Syarikat LG telah mengumumkan perancangan ciptaan mereka iaitu the LG Internet Refrigerator. Mempunyai ciri-ciri yang hebat dalam sejarah peralatan dapur. Pada tahun 2002 sehingga 2003, David Rose iaitu asas Ambience Device ANC telah mencipta the Ambient Orb Radio Frequency Identification RFID telah diguna pakai secara besar-besaran. Pada tahun 2006 sehingga 2008, IoT telah diiktiraf oleh negara-negara Eropah. IoT secara amnya bermaksud menghubungkan peralatan or things kepada infrastruktur internet. Things atau peranti yang dimaksudkan oleh IoT boleh merujuk kepada pelbagai jenis peranti. Pada masa kini, untuk menjadikan komputer berjalan atau menggunakan sepenuhnya teknologi internet, sumbangan kepada kandungan internet, input data atau maklumat masih bergantung kepada manusia. Pernyataan masalah bagi topik khusus. Jadi ada 6 dari segi projek inovasi iaitu ilmu pengetahuan, lokasi, pengumpulan data dan penglibatan. Dia adalah cadangan idea inovasi sosial. Yang pertama, penglibatan stakeholders dan bentuk penglibatan. Stakeholders, kita ada pesakit, pengilang, pengawal selia, insurans, penyelidik keselamatan IoT, hospital dan pakar perubatan iaitu doktor dan jerawat. Pesakit dari segi bentuk penglibatannya adalah sebagai pengguna. Pesakit yang menggunakan peranti IoT untuk mengesan atau merekod penyakit dengan tepat. Seterusnya adalah pengilang yang sebagai pihak pembangun sistem. Perbuatan pembinaan peranti penjagaan kesihatan IoT dengan alat penderia, perkakas atau mesin yang diprogramkan untuk aplikasi tertentu dan boleh melakukan penghantaran data melalui internet atau rangkaian lain. Seterusnya adalah pengawal selia yang juga merupakan pihak pembangun sistem. Pengawal selia dalam penyemakan dan pemantauan peranti IoT serta berurus dengan keselamatan IoT dengan pensijilan. Seterusnya adalah insurans yang merupakan pihak ketiga. Pihak insurans boleh mengesahkan tuntutan daripada pesakit ataupun hospital melalui data yang direkodkan oleh peranti IoT. Penyelidik keselamatan IoT yang juga merupakan pihak pembangun sistem. Penyelidik keselamatan IoT perlu memastikan peranti IoT selamat daripada serangan cyber dengan menyulitkan komunikasi antara peranti IoT. Seterusnya, hospital yang juga merupakan pengguna. Hospital memberikan perkhidmatan kesihatan yang baik kepada para pesakit seperti penggunaan alat pemantauan tekanan darah. Peranti IoT juga membantu dalam pengurusan aset seperti kawalan inventory farmasi. Dan seterusnya adalah pakar perubatan yang juga merupakan pengguna. Pakar perubatan seperti doktor dan jururawat boleh memantau rekod kesihatan pesakit dengan lebih berkesan dan dapat memberi rawatan yang tepat. Kedua adalah organisasi. Jadi ini adalah bentuk penyusunan organisasi yang bermula dengan pengilang, kemudian pengawal selia dan penyelidik keselamatan. Seterusnya adalah pihak insurans dan juga pengguna iaitu hospital, pakar perubatan dan juga pesakit. Yang ketiga seterusnya adalah tanggungjawab stakeholders. Pertama, pesakit. Pesakit
Peranti dalam bentuk boleh pakai wearables seperti fitness bands dan peranti kesihatan yang boleh disambungkan tanpa wayar seperti alat pemantauan tekanan darah dan denyutan jantung glukometer. Peranti ini boleh set fungsi untuk pengiraan kalori, pemeriksaan senaman, temu janji di hospital, variasi tekanan darah dan banyak lagi. IoT dalam sektor perubatan telah banyak mengubah cara kehidupan orang ramai, terutamanya pesakit warga emas dengan membolehkan pengesanan secara automatik melalui badan pesakit. Sekiranya terdapat sebarang gangguan ataupun perubahan dalam rutin harian seseorang, satu isyarat amaran akan dihantar kepada ahli keluarga dan penyedia kesihatan alat pakar perubatan, doktor dan jururawat. Dengan menggunakan alat boleh pakai wearables dan peralatan pemantauan khas yang dibenamkan dengan IoT bagi pesakit di rumah, pakar perubatan boleh memerhati kesihatan pesakit dengan lebih berkesan. Data yang terkumpul daripada peranti IoT boleh membantu pakar perubatan untuk mengenal pasti proses rawatan yang efektif terhadap pesakit bagi proses penyembuhan penyakit. Hospital pula, peranti IoT adalah sangat berguna di hospital. Peranti IoT yang dipasangkan dengan alat penderia telah digunakan untuk mencari lokasi peralatan perubatan seperti kerusi roda, defibrillator, nebulizer, pam oksigen dan peralatan pemantauan kesihatan lain secara langsung. Peranti IoT juga membantu dalam pengurusan aset seperti kawalan inventory farmasi dan pemantauan kawasan sekitarnya, contohnya dengan memeriksa suhu peti sejuk serta kawalan pelembapan udara dan suhu. Terusnya adalah pihak insurans. Terdapat banyak peluang untuk penanggung insurans kesihatan dalam penggunaan peranti pintar yang dikaitkan dengan teknologi IoT. Syarikat insurans boleh memanfaatkan data yang telah direkodkan melalui peranti pemantauan kesihatan tersebut bagi operasi pengeraitan dan tuntutan mereka. Jadi peranti kesihatan IoT juga boleh mengesahkan tuntutan daripada pelanggan melalui data yang diambil oleh peranti. Terusnya adalah pengawas selia. Pengawas selia perlu memastikan produk IoT yang dicipta mempunyai lesen yang sah, mempunyai fungsi yang bertetapan dengan piawaian dalam bidang perubatan, mengecap unit dalam setiap produk yang telah dihasilkan, kemudian kesaling operasi dan pengekalan piawaian perubatan, perlindungan data dan pengekalan tarif serta kualiti perkhidmatan terhadap para pengguna barangan perubatan IoT. Seterusnya adalah penilai keselamatan. Analisis produk juga perlu dijalankan agar dapat mencari kelemahan bagi menaik taraf produk-produk baru yang akan datang. Penyedia keselamatan perlu mencari dan menggunakan kejuruteraan balikan perisian hasad produk perubatan IoT, mengkaji peranti baru bagi sektor perubatan IoT, mereka teknik baru bagi mencari perisian hasad IoT, menjalankan penyelidikan bagi mengetahui ancaman keselamatan terkini bagi bidang perubatan yang berkaitan. Bilang seharusnya mempunyai tanggungjawab dalam dari segi penghasilan produk yang berkualiti lah. Ini dapat memberi jaminan kepada para pengguna dari segi keselamatan produk. Seterusnya adalah 6 cadangan kelestarian IoT perubatan dan pencegahan kesihatan. Yang pertama adalah penjimatan kos. Yang kedua adalah peningkatan keupayaan perubatan dalam pencegahan. Yang ketiga adalah peningkatan fleksibiliti dan kewaspadaan di kalangan kaki tangan hospital. Pengurusan dadah dan peralatan perubatan, pengurangan alat dan pengumpulan data pesakit akan dipercepatkan. Kreativiti dan inovasi. Kemurungan dan pemantauan perasaan iaitu mood ataupun sistem makluman perubatan dan pendiri boleh dimakan. Ingestible cells. Seterusnya adalah perbandingan. Ini merupakan perbandingan pembaharuan cadangan dengan tinggal satu masalah. Jadi IoT untuk hidup pintar. IoT boleh digunakan dalam penjagaan kesihatan. Alat penderia IoT boleh dimasukkan dalam tilam yang selesa supaya alat tersebut dapat menganalisis kualiti tidur dan kemudian menghantar maklumat tersebut ke telefon pintar melalui aplikasi. IoT dapat tentukan suhu, masa dan persekitaran yang sesuai untuk tidur. Aplikasi ini juga boleh disepadukan dengan lampu pintar dan kunci pintu. Seterusnya adalah IoT untuk pengisian semula ubatlah. Kekurangan pematuhan pesakit, bila pesakit itu kurang patuh terhadap ubat yang ditetapkan.
dekat sinilah IoT boleh mainkan peranan penting. Okay, botol pintar boleh bertindak sebagai jaring keselamatan untuk pesakit. Setiap kali individu berinteraksi dengan botol pin, alat pendiri akan menghantar dua jenis data ke cloud. Itu masa bila produk dibuka dan tutup secara ukuran jumlah ubat yang diambil. Okey, server kemudian akan membandingkan data ini dengan jadual yang ditetapkan. Ini adalah contoh IoT. Alright, perbincangan jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Okey, kalau dari segi jangka masa pendek, IoT ni berikan manfaat yang besar dari segi dalam sektor perubatan. Perkembangannya lebihkan perubatan ini dapat membantu pesakit dengan lebih pantas dan efisien. Jangka masa pendek, jangka masa sederhana pula, aplikasi IoT dan perangkat perubatan yang disambungkan juga mainkan peranan utama dalam penyelesaian pemantauan pesakit jarak jauh dalam jangka masa sederhana. Dan dari segi jangka masa panjang pula, IoT memberikan impak kepada sektor perubatan seperti peningkatan penggunaan IoT di hospital tingkat. Jadi secara kesimpulannya, pernyataan masalah serta cadangan idea inovasi sosial telah dibahaskan beserta dengan isi perbincangan yang jelas membolehkan kami lebih memahami projek ini dengan lebih baik. Kami mengucapkan ribuan terima kasih bagi yang menonton dan kami harap para penonton akan mendapat sedikit ilmu yang dikongsikan. Kita beritahu Assalamualaikum.